Okey, Assalamualaikum. Selamat petang ya. Sekali lagi cikgu ucapkan terima kasih kepada mereka yang masuk kelas tepat pada masa ataupun lagi awal. Cikgu sangat-sangat menghargainya. Kalau tidak, cikgu memang rasa down lah. Down kan, jadi tak boleh nak memberikan semangat yang terbaik. Jadi terima kasih sekali lagi. Okey, jadi seperti biasa, sebelum kita mulakan kelas, kita akan guna buku teks. Sekali lagi, buku teks muka surat 212. Kita dah masuk ke bidang pembelajaran yang ke-10. Minggu lepas, kita telah belajar mengenai perubatan. Perubatan tradisional, perubatan moden, perubatan komplementari. Jadi, cikgu nak sebut Google Classroom terdahulu. Google Classroom seperti biasa. Jadi murid-murid, jadi cikgu akan paparkan benda pada skrin. Diminta supaya semua orang buka skrin dan tengok. Okey, murid-murid. Minggu lepas juga cikgu telah memberi praktis formatif kod 10.1. Praktis formatif cikgu suruh semua buat ikut buku teks praktis formatif 10.1. Ini percubaan cikgu saja sebenarnya. Jawapan pun telah diberikan. Dalam erti kata lain, sebenarnya diminta anda untuk saling semula je. Sambil itu mengukuhkan apa yang anda faham. Namun, untuk kelas 4 prima, okey, cikgu nampak pada skrin ni, kamu pun boleh tengok sendiri ya. Ada lebih kurang 7 orang yang hantar. Ifa pun tak hantar tau. Ifa maksud 6 orang saja yang hantar. Ifa tak ada file kat sini. Okey, terima kasih kepada 6 orang yang hantar. Chong Jialing ke Chong Kai, Li Jian Yi ke Ian, Adura, Syaza dan Teo Jakit. Okey, bagus. Kamu dah hantar seperti yang cikgu paparkan pada skrin sekarang. Ini yang cikgu akan tengok. Okey, bagus. Jadi, cikgu akan bagi markah. Siapa yang hantar ada markah. Namun, ramailah dekat 19 orang yang tak hantar. Yang tak hantar akan terus dapat kosong. Sama juga untuk 4 perintis. Terima kasih kepada Elusa dan Kishore. Okey, Elusa dan Kishore. Bagus. Bagus. Soalan dia bukan isu nak salin soalan ke tidak ya. Yang penting anda belajar. Kalau anda tidak tulis, anda tak faham. Okey? Mana mungkin anda faham kalau kamu tak tulis. Kalau anda jenis yang baca terus faham, kamu punya IQ dah kira sangat tinggi lah di situ kan. Jadi memang kita perlu buat latihan. Jadi cikgu perlu sebut semula ya. Yang dah hantar, cikgu akan bagi markah. Yang tak hantar, cikgu akan bagi kosong. Benda ini akan terpapar pada nanti grade keseluruhan murid-murid. Seperti yang cikgu tunjukkan pada skrin. Seperti yang cikgu tunjukkan pada skrin. Okey. Jadi, benda ini adalah evidence. Cikgu perlu sebut evidence untuk PBD. Cikgu tak tahu subjek lain buat macam mana. Ada subjek yang cikgu katanya datang hadir dapat PBD. Itu pun betul. Tapi tahap penguasaan setakat hadir kelas, dia tak mungkin lebih TP3. Tak mungkin lebih TP3. TP3 maksudnya anda mampu mengaplikasi. Maksudnya jawab soalan lah. Minimum perlu jawab soalan. Kalau tak buat, jadi TP anda bakal dapat rendah. TP 1 dan 2. Murid-murid faham ke tak? Cikgu boleh tanya ke tak? Contohnya macam Evelyn. Boleh faham ke Evelyn? Evelyn? Are you okay Evelyn? Boleh ke tak? Boleh faham ke Evelyn? Boleh cikgu tanya Ying? Boleh faham ke tak Ying? Boleh ya? Jadi sekali lagi minta tolong supaya menghantar kerja di dalam Google Classroom ikut tempo yang telah ditetapkan. Cikgu tak boleh sering kali buka Google Classroom dan tanda. Kalau kamu tengok sekali lagi, Google Classroom cikgu banyak. Banyak ni. Nak buka satu-satu memang payah lah. Payah. Sangat penat. Okey? Kecuali cikgu tak perlu tidur lah ni. Jadi minta tolong dan kepada murid-murid yang ada dekat dalam kelas, sekali lagi cikgu faham ya, internet di KL baru-baru ini pun tidak stabil. Kalau kamu mampu jawab, jawablah.
buka mic jawab. Kalau tak boleh, cuba juga pada cuba pada apa panggil chat box. Paling tidak pun angkatlah tangan, layan cikgu seperti macam ni. Jadi cikgu pun nampaklah, oh ada respon lah. Tengok ada respon. Okay, jadi itulah cikgu minta lah. Jangan nanti cikgu tanya, tak ada respon. Sebab saya akan salah faham. Mungkin bukan internet ke, kamu mungkin tengah buat benda lain. Okay, ada yang buka tapi lepas tu pergi main game. Pernah kena tangkap murid. Ayah dia minta kita bagi tahu. Kalau tak respon, suruh kita call ayah dia, ayah tangkap, dia main game. Jadi, itu saja untuk pengenalan depan ni. Jadi sekali lagi, cikgu telah memberi kerja dalam Google Classroom kepada 4 perintis. Cikgu ulang 4 perintis. Cikgu baru ada dalam 12 orang yang masuk Google Classroom. Kamu tak masuk, cikgu akan guna bahasa kasar you punya hal. Okey? Kecuali kalau kamu ada alasan kukuh, data tak cukup ke ataupun tak ada internet ke ataupun handphone, kongsi dengan adik-beradik. Kalau tak ada alasan kukuh, kamu sengaja buat-buat tak tahu, tak masuk. Okey, cikgu pun dah siap bagi dah dalam video ini, tunjukkan invite link ini. Cikgu siap letakkan dalam chat box ni. Okey, untuk 4 perintis serta kod dia. Kod. Apa itu kod? Maksudnya kalau kamu jenis yang reti guna Google Classroom, kamu hanya perlu isi kad ini, kamu pun boleh masuk ke dalam kelas tersebut. Dan kalau kamu pilih tak nak masuk, bahasa kasar you punya hal. Okey? Melainkan kalau kamu ada alasan kukuh. Itu cikgu maafkan jangan nanti buka sekolah baru nangis kita bagi TP2, TP1. Oh cikgu boleh perbaiki ke tidak itu ini semua Sebab 4 perintis cikgu ambil alih pun baru saja. Namun kamu perlu buat banyak benda dah PBD. Soalan objektif, kuis semua perlu jawab. Cikgu nak tengok markah kamu untuk catatan PBD kamu akan datang. Okey, kita sambung hari ini. Kita masuk ke bab ataupun bidang pembelajaran 10 Sekarang kita pergi sender kandungan yang kedua. Radikal bebas. Selepas kita dah belajar perubatan, sekarang kita akan sentuh radikal bebas. Cikgu, radikal ini macam pernah kita dengar dia. Kalau anda jenis yang baca surat khabar, radikal ini biasa rujuk kepada kumpulan orang yang sentiasa membangkang dan mengambil tindakan yang sangat-sangat agresif untuk menentang polisi-polisi kerajaan ke ataupun tidak setuju dengan sesuatu perkara. Itu radikal untuk kumpulan macam tu. Itu cerita lain. Tapi untuk sains, radikal ini maksud dia pun lebih kurang sama. Maksudnya aktif dan boleh membawa kesan negatif. Tapi kita lebih fokus kepada molekul dan zarah ataupun atom dan molekul. Jadi murid-murid, cikgu pun tak nak buang masa. Kita memang sentiasa dengar perkataan radikal bebas disebutkan di TV. Cikgu, ya ke? Kalau kamu kata ya ke, itu bagus tau. Maksudnya anda jenis yang kurang terdedah kepada iklan. Khususnya iklan kesihatan. Iklan makan produk kesihatan. Food health supplement. Benda yang makan akan sihat sebab dia boleh keluarkan radikal bebas dalam badan anda. Jadi apa itu radikal bebas? Jadi kita perlu faham apa maksud dia. Tengok muka surat 212 dan apa kesannya kepada kesihatan manusia. Tengok dalam kotak yang kuning buku teks anda. Radikal bebas rujuk kepada atom atau molekul. Hati-hati, bukan ion. Atom atau molekul yang kekurangan satu elektron. Bulatkan kekurangan yang merah itu satu elektron. Di mana ia menjadikan atom atau molekul tersebut tidak stabil, gariskan tidak stabil, gariskan reaktif dan cenderung untuk menyerang atom atau molekul lain. Cikgu, molekul boleh serang molekul lain ke? Ya. Itulah cikgu dah cakap sebelum ni. Zarah ada 3 jenis, atom, molekul dan ion. Kalau ion,
Kalau ion, hilang satu elektron. Okey, tak apa. Dia panggil ion positif. Itu ion. Bayangkan sekarang molekul yang hilang satu elektron. Dia tak jadi ion. Dia hilang dan dia sekarang jadi tak stabil. Macam keluarga, macam suami isteri. Okey? Yang tiba-tiba hilang seorang anak. Hilang seorang anak. Dia tidak stabil. Jadi dia akan jadi cenderung untuk menyerang. Itu contoh yang kau boleh bayangkan sekarang. Jadi Cikgu, boleh ke tak kamu bagi kita lagi contoh apa itu radikal bebas? Dalam bahasa lain, radikal bebas ini terdapat dalam banyak makanan yang tak sihat juga. Kita kerap dengar orang cakap, makan makanan yang ada banyak bahan kimia akan membawa kemerosotan kesihatan. 吃那些不健康的食品会造成我们身体健康的影响. Jadi, kenapa? Ya, benda itu andai kata tak bagus, bagaimanakah dia memberi kesan kepada kesihatan kita? Jadi, untuk memahami radikal bebas, macam mana dia punya kesan, kita perlu faham istilah yang kedua. Hari ini, mula dengan radikal bebas. Kita pergi kedua, pengoksidaan. Okey, kalau ikut Cina, ini panggil yang hua. Pengoksidaan. Cikgu, apa itu pengoksidaan, murid-murid? Kalau anda tak tahu, sila buka skrin kamu sekarang. Ini dia. Pengoksidaan. Kalau cikgu tunjukkan pengoksidaan gambar pada skrin, kamu akan tahu. Pengoksidaan contohnya makanan. Okey, kalau anda tengok, banyak tau. Okey. Pengoksidaan apple, contoh. Kalau kita letakkan apple yang telah dipotong, bahagian buah yang putih, kuning akan bertukar menjadi hitam. Oh cikgu, saya tahu. Dia bertukar hitam sebab dia jadi kotor. Salah. Itu bukan kotor. Cikgu, saya tahu. Dia bertukar hitam sebab ada mikroorganisma yang tukarkan dia rosak. Bukan. Bukan mikroorganisma. 不是微生物让它变黑的。 Ia disebabkan udara yang mempunyai oksigen, udara 有氧气吗？ udara ada oksigen, mengoksidakan bahan-bahan kimia, molekul-molekul yang ada pada apple. Biasanya nutrient, vitamin C semua. Dia tukarkan dia jadi hitam, maka kita pun tahu dah, tengok makan pun tak selera kan, rasa dia pun lain. Nutrient dia akan jadi lebih atau kurang. Boleh cikgu tanya ke tak, apple yang jadi hitam ini sebab pengoksidaan lebih banyak nutrien atau kurang? Boleh cikgu tanya contoh seorang kawan kita di sini, Paywen. Kalau apple lepas pengoksidaan, 氧化了的苹果比较多还是比较少营养？ Lebih ataupun kurang nutrien? Logik. Siapa nak jawab? Siapa nak bantu Paywen? Okey, kurang. Bagus. Jadi itu adalah pengoksidaan. Dia kurang nutrien. Boleh guna istilah lain merosakkan. Tetapi rosak macam mana? Kurang nutrien. Okey, kurang nutrien. Okey, dan itu salah satu contoh. Banyak lagi makanan yang boleh dioksidakan. Khususnya buah-buahan. Kita sambung sekarang. Jadi kita sambung ya. Proses pengoksidaan rujuk kepada tindak balas kimia yang berlaku apabila satu bahan tindak balas gariskan mengalami kehilangan elektron. Cikgu, kamu kata pengoksidaan, oksigen bertindak balas. Kita faham pengoksidaan maksudnya oksigen yang gabung dengan bahan kimia. Ya. Tapi secara lebih khusus, 更加正确的讲法是 benda atau molekul itu, bahan nutrien itu hilang elektron. Kenapa dia boleh hilang elektron? Kenapa? Okey. Jadi proses pengoksidaan ini berlaku secara semula jadi di dalam badan. Dia memang berlaku secara semula jadi. Dan dia bakal menghasilkan radikal bebas. Gariskan menghasilkan radikal bebas. Selagi kita terdedah kepada udara, selagi makanan itu diletakkan terdedah kepada udara ataupun kita biarkan kita terdedah udara, badan-badan lah,
Pengoksidaan berlaku. Itu yang menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas mencetuskan tindak balas berantai. Bulakan tindak balas berantai. Lalu semua berantai, lien. Maksud dia, satu, dia akan serang, lepas serang, dia tak akan henti. Dia akan serang lebih banyak. Dia akan menghasilkan dari satu radikal bebas, jadikan lebih banyak radikal bebas. Radikal, 就好像激进分子. Kalau kamu tengok balik tadi cikgu cakap macam orang yang tak suka polisi kerajaan, dia gerakkan tempat terbuka, dia akan bawa lebih ramai orang untuk membantah polisi kerajaan. Itu orang tak nak. Orang pun siwan 激进分子, tak suka radikal sebab dia mengganggu keamanan. Itu radikal untuk politik. Tapi kita sekarang belajar sains, radikal konsep dia pun sama. Satu atom molekul yang kurang elektron jadi reaktif, cenderung menyerang atom molekul lain dan dia tidak henti di situ. Dia akan serang yang lain, serang yang lain, serang yang lain. Jadikan semua molekul itu jadi molekul yang tak rosak ataupun tidak bagus untuk badan. Jadi sekarang ada dua faktor yang menghasilkan ataupun melakukan pengoksidaan pada badan kita sampai menghasilkan radikal bebas. Dua faktor. Nanti kita akan belajar tau. Tapi sebelum itu, cikgu nak kamu gariskan metabolisme. Ayat keempat, metabolisme dan keradangan adalah dua faktor kedalaman, bukan kedalaman, faktor dalaman yang menghasilkan radikal bebas. Kita memang ada dua faktor ya, faktor dalaman yang boleh menyebabkan pengoksidaan menghasilkan radikal bebas. Dua faktor, satu panggil faktor dalaman, 身体里面 OK 我们自己身体会制造出这个 radical bebas 这种激进的那些分子 OK 那些激进的那些叫做原子 OK itu faktor dalaman. Kita juga ada faktor luaran. Faktor dalaman ada dua, 里面的因素有两个. Pertama, metabolisme. Metabolisme kalau ikut Cina, kita panggil dia 新陈代谢. 新陈代谢. Cikgu, apa itu 新陈代谢? Dia satu bahasa Cina, satu bahasa Melayu. Tetapi maksud metabolisme sebenarnya rujuk kepada semua tindak balas kimia dan bio, tindak balas dalam badan yang berlaku dalam badan. Cikgu, saya masih tak faham apa itu metabolisme. Cikgu bagi contoh. Mesti kamu ada kawan yang makan banyak tetapi tak gemuk. Betul ke tidak? No Farisha, betul ke tidak? Mesti ada antara kita, kawan kita, makan banyak tapi dia tak gemuk. Betul kan? Ataupun cikgu salah? Farisha? No Farisha? Betul kan? Mayuri? Jadi bagaimanakah kamu terangkan situasi macam ni? Oh, kawan ini makan dia tak gemuk. Bagaimana kamu jawab? Mayuri? Tak tahu, cakap tak tahu. Okey je. Macam mana jawab? Macam mana kamu tanya? Jawab. Syazah nak cuba tak Syazah? Tak tahu, tak apa. Terima kasih Mayuri. Syazah nak cuba tak? Ya, sebab badan kawan kita itu mempunyai kadar metabolisme yang tinggi. Cikgu, jadi apa itu metabolisme sekali lagi? Cikgu dah tulis pada chat box supaya anda boleh tengok dan belajar. Metabolisme rujuk kepada semua tindak balas biokimia yang berlaku dalam badan. Cikgu, badan kita ada tindak balas kimia ke? Siapa cakap tak ada? Kamu makan makanan dicernakan dari kanji menjadi glukosa, gula. Itu apa? Pencernaan metabolisme. Kalau makan protein cerna jadi amino acid yang paling kecil, monomer. Bina semula protein untuk otot badan. Bina semula jadi besar. Itu biosintesis. Itu apa? Metabolisme. Jadi kawan kita yang makan, lepas tu dia tak gemuk itu, metabolisme badan dia tinggi. Harus ingatkan bahawa metabolisme itu, dia melibatkan proses pengoksidaan juga boleh menghasilkan radikal bebas.
boleh menghasilkan radikal bebas. Okey, satu. Apa itu keradangan? Murid-murid, apa itu keradangan? Keradangan English dia panggil inflammation. Inflammation. Mesti pernah kamu digigit nyamuk. Murid-murid, mesti anda pernah digigit nyamuk. Okey? Digigit nyamuk, tempat yang digigit nyamuk itu akan jadi merah. Dia akan jadi merah. Tetapi bukan bernanah. Dia akan jadi merah, bengkak, panas. Itulah keradangan. Keradangan. Itulah tempat juga boleh menghasilkan banyak apa? Radikal bebas. Itu faktor dalaman. Memang kita tak cakap keradangan yang digigit nyamuk boleh menghasilkan radikal bebas. Tak. Cukup rujuk kepada keradangan yang berlaku secara mungkin kamu makan benda yang sensitif, allergic. Menyebabkan allergic, ya, allergic bengkak merah itulah keradangan juga. Tapi kita namakan sebab pemakanan yang menyebabkan sensitif kepada badan, jadi kita panggil dia allergic. Luka tak? Luka itu bahaya, ada istilah di sini, keradangan. Kedua, jangkitan. Okey? Keradangan, jangkitan. Dua-dua berbeza. Jangkitan maksudnya ada mikroorganisma yang jangkit luka itu menjadikan luka itu bernanah. 意思说，如果你的伤口有流脓的话，那个叫做什么？病毒感染itu jangkit. Keradangan bukan. Jadi kepada sesiapa andai kata kawan Cina kita yang nak faham maksudnya keradangan dan tak tahu, aku tunjukkan pada skrin sekarang bagaimana kita nak buat translate. Okey? Kamu hanya perlu tuliskan perkataan itu translate Chinese je. Jadi jangan keluarkan. Fa'yan. Okey? Keradangan. Okey? Kamu boleh buat macam tu. Itu pasal sesiapa yang sekarang ada gadget dan dia tak faham, dia boleh type perkataan itu, translate dan belajar. Dia tak ada masalah. Tak ada istilah kata cikgu saya tak faham. Kamu nak atau tidak belajar saja. Jadi cikgu balik semula. Radikal bebas dihasilkan melalui proses pengoksidan. Proses pengoksidan ini berlaku mengikut dua faktor lah. Yang pertama faktor dalaman. Kedua panggil faktor luaran. Faktor dalaman kita ada metabolisme dan keradangan. Faktor luaran pula kita ada asap rokok, radiasi, cahaya matahari dan pencemaran udara. Itu pun boleh menyebabkan menghasilkan radikal bebas di dalam badan. Jadi mungkin ada antara kamu tak faham. Cikgu, saya masih tak faham lah. Bagaimanakah radikal bebas itu boleh menjejaskan kesihatan kita? Tengok muka surat 212, kamu akan dapat nampak rajah 10.5 ini. Okey? 10.5 ini di mana dia menyatakan ada dua faktor dalam faktor dalaman ini yang menyebabkan menghasilnya radikal bebas. Cikgu, mana radikal bebas tu? Cikgu gunakan pen hijau sekarang. Ya, yang bulat-bulat ini, ini radikal bebas. Radikal bebas. Jadi ketika mitokondria dalam sel membuat respirasi. Yalah, respirasi satu contoh untuk metabolisme. Metabolisme satu perkataan yang merangkumi semua. Termasuk respirasi, pencernaan, biosintesis, bla 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 bla. Semua biokimia tindak balas yang berlaku dalam badan kita panggil metabolisme. Jadi boleh menghasilkan radikal bebas. Keradangan pula, aku dah cakap, tempat itu jadi bengkak merah dan panas. Itu sebenarnya tindak balas dihasilkan oleh sel darah putih. Itu pun akan menghasilkan radikal bebas. Murid-murid, jadi apakah hebat radikal bebas ni? Radikal bebas ini boleh merosakkan DNA. Dia boleh merosakkan DNA. Kepada sesiapa yang tak tahu apa DNA, boleh tengok pada skrin sekali lagi. DNA, okey, ataupun deoxyribonucleic acid ni, okey, kalau kamu tengok pada skrin sekarang, ya, dia dibuat daripada banyak molekul dan juga atom ya. Antara unsur yang ada, jika guna istilah unsur yang membina DNA adalah hidrogen,
Tengok pada skrin ya. Oksigen, nitrogen, karbon dan fosforus. 5. Cikgu, 5 unsur ini membentuk DNA? Ya. Kenapa kawan kamu terkejut? Mesti ada yang terkejut kalau kamu betul-betul menghayati maksud dia sekarang. Apa itu DNA? Kalau kamu tertanya, DNA sekali lagi berada di mana? Kalau inilah sel. 如果这是你的细胞, setiap sel badan, dalam sel badan, setiap sel ada nukleus. Dalam nukleus ada kromosom. Kromosom ini kita dah belajar pada bab 5 sebelum ini. Di dalam kromosom itu ada gen, ada gene. Apa yang membentuk gene itu? 克罗莫 是染色体啊，每一个染色体里面有基因，什么制造基因的？ So apa yang membentuk gene? Jawapan dia ialah DNA. DNA. DNA dijumpa dalam kromosom dia tak salah. Dijumpa dalam gene pun tak salah. DNA yang membentuk gene, membentuk kromosom. Kromosom itu ibarat panggil apa ya? Pewarisan yang kamu dapat daripada ibu bapa. Contoh, kenapa muka cikgu jauh lebih handsome daripada kamu? Kenapa muka cikgu lebih handsome? Sebab kromosom ataupun gene yang cikgu terima daripada mak ayah cikgu yang diwariskan daripada ibu bapa, itu 我从我父母亲继承的那些基因或是染色体 memberikan muka cikgu yang paling handsome sekarang di sini. Contohlah. Okey, kenapa mata cikgu lebih besar daripada kamu? 为什么我眼睛大过你们? Bukan cikgu buat pembedahan plastik, bukan. Sekali lagi, kromosom. Cikgu memberikan mata cikgu sebesar ini dan cikgu dapat dari mana sekali lagi kromosom itu? Ibu dan ayah. Ibu dan ayah, mereka sperma dan ovum bercantum melalui persenyawaan membentuk zigot. Zigot itu yang membahagi membentuk apa yang cikgu sekarang. Ataupun kamu pun bukan lebih kurang, memang sama macam itu juga. Memang sekali lagi DNA. DNA itu kalau rosak. Cikgu, DNA boleh rosak ke? Tengok pada gambar dalam skrin sekarang. Boleh ke radikal bebas yang kurang elektron itu, radikal bebas, merosakkan bentuk yang patut ada? Kalau kamu biasa tengok dalam cerita, ialah ini bentuk DNA. Bayangkan radikal bebas itu rosakkan bentuk DNA yang ada. Bagus ke tak bagus, murid-murid? Bagus ke tak bagus? Ian Adura, bagus ke tak bagus? Kalau radikal bebas menyerang DNA, baik ke tak baik? Tidak, bukan rasanya. Memang tidak pun. Tidak. Ini juga yang boleh menyebabkan kanser. Cikgu nak cakap ya, radikal bebas ini kalau dia menyerangkan DNA, dia boleh menjadikan kanser. Cikgu, apa pula kanser? Tadi cakap radikal bebas saya dah faham. Tadi cakap pengoksidaan saya faham. Metabolisme okeylah saya pun faham. Kenapa tiba-tiba kait dengan kanser? Tiba-tiba kait dengan kanser? Murid-murid perlu faham ya. Cikgu tunjuk pada skrin sekali lagi. Okey. Tengok pada skrin. Dia banyak macam alien dia bentuk lah. Tapi cikgu tak nak tunjuk yang ini. Cikgu tunjuk dalam bentuk nota yang lain. Lagi senang anda faham. Okey. Murid-murid. Cikgu tunjuk pada skrin lah. Kejap dia tengah baca ni. Ada kat sini lah. Tapi ya je lah. Biar dia buka dulu. Kenapa dia tak nak buka ni? Oh lah. Kejap Rupanya dia tak buka. Okey, dah buka power. Okey. Kalau anda tengok pada skrin. Kalau anda tengok pada skrin, ini yang cikgu nak tunjukkan. Tengok pada skrin sekarang ya. Apa itu kanser? Murid-murid. Kita dibuat daripada banyak sel. Badan kita, semua tempat kita adalah sel. Betul? Cuhai, betul ke tidak? Kita dibentuk daripada sel yang banyak. 我们身体是被
很多细胞组织而成的。赞不赞成先？朱辉 setuju ke tidak? 朱辉 siapa nak bantu Chu Hui jawab? Ifah, boleh tolong tak Chu Hui? Ifah, setuju ke tak? Badan kita terdiri daripada banyak sel. Oh, terima kasih Yan Adurah, bagus-bagus. Ifah? Ifah okey ke tak Ifah? Ya. Jadi sel-sel kita perlu faham ya. Yang sihat, dia memang dah tahu. Setiap hari kita akan ada sel yang mati tertanggal. Yang mati tertanggal, yang mati tertanggal. Dia akan membahagi ikut arahan yang ada dalam kromosom. Kalau kamu tengok dalam gambar raja ni, contoh, kalau sel kulit ini, harusnya ada 4 lapis sel. 4 lapis. Jadi, apabila satu sel tanggal, dia akan bahagi, tutupkan. Jadikan dia 4 lapisan semula. Namun, dengan adanya radikal bebas, apabila radikal bebas merosakkan DNA yang ada. Ini yang kita cakap bahasa kasar juga. Sel menjadi tidak dengar arahan. Dia sepatutnya membahagi satu, sekarang dia membahagi tidak terkawal. Bayangkan sekarang, kita punya sel ada 4 tau. Tengok ada 4 lapis. Sel kanser terbentuk disebabkan oleh radikal bebas. Cikgu, mana kamu sekarang ni? Kalau anda tengok buku teks 212 ya? 212. Okey? Jadi, gariskan radikal bebas peringkat kedua merosakkan struktur DNA. Dia merosakkan struktur DNA dengan mengambil elektron daripada molekul yang membina DNA. Itu kita dah tahu. Dia akan mengambil elektron dan rosakkan DNA. Dia akan rosakkan. Jadi, sepatutnya sel itu menerima arahan daripada kromosom bahagi 1 kali atau 2 kali. Sekarang jadi membahagi 100 kali, 1000 kali tanpa kawalan. 开始是说它的讯息来自它的基因的讯息，一说只需要自己分裂1、2次就好了。现在它无限次的分裂，dia membahagi tanpa kawalan. Bagus ke tak bagus? Boleh cikgu tanya secara bagus ke tak bagus? Chong Jaling, bagus ke tak? Membahagi tanpa terkawal, 无限制性、没有控制性的分裂，好不好？ Bagus ke tak bagus? Angket long? Okey, bagus Chong Jaling. Maksudnya dia tak bagus. Kalau tak bagus, jadi kalau anda cakap jadi, kamu tak tahu, cikgu nak tunjukkan gambar itu semula. Okey, kalau anda tengok pada skrin kamu sekarang. Kalau anda tengok pada skrin kamu sekarang. Nampak yang warna biru ini kan? Dia jadi tidak dengar, jadi saiz pun lebih besar tak apa. Tetapi dia membahagi, dia mula bahagi tanpa kawal. Itulah dia membentuk tumor, ketumbuhan. Apa itu tumor? Semua是肿瘤 ，tumor. Kalau kamu tengoklah, maksudnya contoh tempat dalam badan, di atas badan kita ada benjo. Ada benda yang ketul keluar. Ketumbuhan. Itulah signal pertama kamu ada kanser, permulaan. Kalau tumor ada yang bagus kan tak bagus. Kalau tumor berada di satu tempat tidak merebak, tak apa. Itu panggil tumor yang baik. Kita perlu buangkan dia lah. Tetapi kalau kamu tengok pada skrin sekarang, tumor, sel-sel kanser yang membentuk tumor itu ataupun ketumbuhan, dia mengalir masuk dalam salur darah. 如果这些癌细胞，肿瘤的癌细胞 透过血管 melalui salur darah bergerak ke semua badan, 分散去每一个身体的部分. Jadi inilah kita panggil kanser peringkat yang memang dah teruk, 末期癌症lah. Dia akan merebak ke tempat lain, dia akan tumbuh ketumbuhan, tumor di bahagian tempat yang lain. Boleh faham ke tak? Maksud dia, radikal bebas yang dihasilkan melalui
pelbagai faktor, tapi secara am ada dua faktor saja, faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman ada seperti metabolisme dan juga keradangan, boleh menyebabkan DNA dirosakkan. DNA dirosakkan oleh apa? Radikal bebas. Radikal bebas dihasilkan oleh apa? Okey, dihasilkan oleh proses pengoksidaan yang berlaku dalam metabolisme dan juga keradangan. Jadi radikal bebas itu rosakkan DNA. Jadi sel itu akan jadi tidak dengan arahan, membahagi dan membentuk sel kanser, membentuk ketumbuhan tumor. Kalau kamu sekali lagi tak faham apa itu ketumbuhan, kamu akan nampak banyak tempat yang bengkak lah. Dia boleh bengkak pada kepala, tepi leher, tangan. Dan untuk anda sebagai murid tingkatan 4, kamu dah masuk pelbagai kelas PJPK. PJPK kan, PJK lah. Mesti kamu pernah dengar breast cancer. Kanser payudara. Breast cancer. Jadi macam mana kamu tahu kamu ada breast cancer? Ini cikgu cakap secara ilmiah. Jangan rasa cikgu kotor apa tak. Cikgu nak ajar sekali lagi. Benda ini cikgu nak sebut secara ilmiah. 我要用知识方法去跟你们传达讯息啊，不要想歪。Itu pasal mesti kamu pernah disebut oleh pakar ataupun cikgu PJPK supaya kamu sentiasa untuk buat apa? Semakan. 你自己要做那个，你自己要做检查。Semakan pada bahagian kalau lelaki dada lah, perempuan buat dada. Di mana kalau kamu sentuh kuat, kamu mula pusing dari luar sampai ke dalam. Kamu akan mula pusing dari luar sampai ke dalam. Dan kalau kamu rasa ada ketolan, 如果你按到的时候你感觉有一粒东西的话， bukan puting lah, jangan salah faham. Cikgu cakap kalau kamu sentuh bahagian mana-mana yang kamu tengah urut, kamu rasa ada ketolan, 如果有硬块的话, hati-hati, itu mungkin adalah ketumbuhan. 它可能是肿瘤. Tapi lazimnya untuk umur kamu itu biasanya adalah panggil apa ya? Polip. Polip. Maksudnya tempat itu ada cecair yang terkumpul. Kalau itu kata, kalau kamu rasa tak tenang, itu ketumbuhan, kamu rasa keras, jumpa doktor lah. Doktor yang akan bagi tahu kamu ada ke tidak itu ialah kanser ketumbuhan. Cikgu bukan pakar ya. Yang penting kamu tahu. Jadi kenapa dia boleh jadi ketumbuhan? Cikgu dah cakap. Sebab sel-sel di bahagian buah dada itu dia mengalami mutasi. Jin DNA itu rosak. Radikal bebas. 那边的细胞成为不受控制的分裂. Dia membahagi tanpa kawalan bentuk ketumbuhan. Cikgu ulang ya. Jangan sendiri takutkan diri sendiri. Kalau kamu betul-betul ketika kamu buat pemeriksaan sendiri, jangan suruh orang buat. Sendiri buat pada sendiri. Jadi kamu buat, kamu rasa ada benda yang keras. Ini yang kamu perlu mengambil tindakan. Boleh faham ke tidak? Farisha, boleh faham ke tak? Yo Kenyao, boleh faham tak? Farisha, Yo Kenyao? Okey, thank you Chong Jialing. Yo Kenyao, 明白吗? Jangan cakap kamu lelaki, kamu tak takut ya. Lelaki pun mungkin ada tau. 你们不要以为男生会没有 breast cancer 没有乳癌的，也是有的。perlu sentiasa kamu rasa ada ke tak ketul. 有没有有硬块? Kalau ada, hati-hati. Itulah mungkin yang mereka kata ketumbuhan yang bakal menjadi kanser. Kanser seperti gambar raja yang aku tunjuk pada skrin. Kalau dia menjadi makin besar, masuk dalam salur darah, sebar. Itulah kanser. Jadi benda itu akan jadi serius dan memang susah nak diubat. Jadi proses di mana sekali lagi radikal bebas merosakkan DNA menyebabkan kanser, kita panggil dia mutasi. Okey? Radikal bebas yang dihasilkan oleh bahan-bahan yang boleh menyebabkan kanser, bahan-bahan yang boleh menyebabkan kanser kita panggil karsinogen. Tengok dalam nota muka surat 212, karsinogen, bahan yang menyebabkan
menyebabkan kanser. Mutasi kalau untuk Cina, 变种. Maksudnya perubahan pada jin. Kalau jin DNA itu rosak, dia akan berlakunya mutasi. Itulah boleh menyebabkan kanser. Selain itu, radikal bebas juga boleh menyebabkan penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan ketidaksuburan. Puyusan, ketidaksuburan, mandul. Cikgu, boleh ke? Ya, bayangkan kalau kamu banyak radikal bebas itu menyerang DNA pada sperma. Untuk lelaki, menyerang sperma. Menyerang testis, dalam testis itu ada sperma, dia serang sperma. Sperma jadi DNA itu rosak, maka sperma itu tidak boleh mempersenyawakan ovum. Tidak subur. Ya, kamu pancu air mani, 你依然是射精，对。但是那个精子是没有 quality 的， yang sperma itu ada sperma yang tidak sehat ataupun tak ada nukleus. Mana tahu? Dia juga radikal bebas boleh merosakkan buah pinggang. Dia ulang kanser, penyakit kardiovaskular, merosakkan organ buah pinggang ke hati ke paru. Dan untuk perempuan biasanya dengar daripada cosmetic talk, cosmetic product talk. Apa itu cosmetic product talk? 化妆产品的那些讲座会. Dia akan cakap loh, proses pengoksidaan ini boleh menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas itu yang menjadikan anda cepat tua. Ya, betul. Betul. Dia tak salah. Radikal bebas itu kalau boleh rosakkan DNA. Contoh, kalau DNA pada kulit muka, sepatutnya kulit muka kamu adalah umur 18, banyak kenyal, hanya tansing dah. Tapi sebab DNA itu dah rosak, jadi sel-sel itu jadi sel-sel orang tua, maka dia mula berkedut. 有道理的，也是有道理的。Jadi sehingga mana kamu nak percaya itulah ikut pemahaman anda. Faktor dalaman cikgu dah cakap, maksud dalam badan kamu boleh menyebabkan penghasilan radikal bebas. Faktor luar, apakah faktor dari luar boleh menyebabkan menghasilnya radikal bebas dalam badan kita? Dari luar menghasilkan radikal bebas dalam badan, menyebabkan badan kita yang hasilkan radikal bebas untuk rosakkan DNA. Jawapan dia seperti sinar ultra-ungu. Cikgu, ya ke? Berdiri bawah matahari. Itulah kalau kamu pernah belajar bab 5 genetik lepas, cikgu pernah sebut albino. Untuk orang yang albino, Bai Hua Zhen, albino, dia tak ada pigment. Pigment ini untuk orang yang kulit dia berwarna gelap, bagus sebenarnya. 如果你的皮肤是比较黑、比较暗的，其实是好的。Sebabnya pigment itu boleh menyerapkan sinar ultra ungu daripada cahaya matahari, menukarkan dia kepada vitamin D. 它能将那个紫外线转化成维他命。Untuk orang yang cerah macam orang putih, kalau mereka berdiri bawah matahari, dia bukan saja akan sunburn. Sunburn itu isu rendah je. Maksudnya kulit dia jadi merah, sakit tak apa. Bayangkan sinar ultra ungu ini boleh menyebabkan hasil radikal bebas lagi dalam badan, dalam sel-sel badan dia. Jadi radikal bebas ini apa dia akan buat sekali lagi? Radikal bebas. Ini semua panggil radikal bebas. Akan serang kita punya DNA. Itulah pasal kalau kamu adalah albino ataupun orang yang kulit cerah, kalau kamu buat banyak kawat kaki bawah matahari yang panas, hati-hati ya. Ya, kulit kamu jadi gelap itu tak apa. Takut tak jadi gelap. Takut dia menjadi kanser. Kanser kulit. Ya, sebab radikal bebas itu boleh rosakkan DNA, menyebabkan mutasi sel. Sel itu membahagi tanpa kawalan. 那个细胞的基因坏掉了吗？它就自己分裂咯，分裂多就变成肿瘤一块块咯。Kalau dia jadi kanser kulit, inilah kalau kamu nak tengok. Dalam skrin kamu sekarang, kanser kulit. Okay? Kamu akan nampak, ya, yang mole itu cerita lain. Mole lain. Ada skin cancer yang dia akan bentuk, panggil apa ya? Bentuk benjo lah. Macam ni. Contohlah. Sepatutnya kulit itu, sel-sel kulit itu dia tahu dia bahagi berapa kali. Tapi sekarang dia bahagi tanpa henti menjadi satu ketulan, perketumbuhan.
tumor. Okey? Jadi itulah pasal perlu hati-hati. Peraga, boleh faham? Peraga dan Dipan Raj. Selamat balik ya Dipan Raj. Sihat ke tak Dipan Raj? Dipan? Dipan okey ke tak Dipan? Dipan? Peraga okey tak Peraga Tish? Boleh faham? Okey, jadi kita sambung ya. Jadi sinar ungu boleh menyebabkan badan kita menghasilkan radikal bebas, justru merosakkan DNA, menyebabkan kanser, betul? Sinaran mengayon pun ya, macam X-ray, pencemaran udara pun boleh, sisa toksik pun boleh, dan paling penting asap rokok. Asap rokok masuk ke dalam peparu, boleh menyebabkan penghasilan radikal bebas di sel-sel peparu, merosakkan DNA sel-sel peparu, menyebabkan sel-sel peparu itu membentuk kanser, sel-sel kanser, lalu membentuk ketumbuhan atau sekali lagi tumor. Okey, jadi benda ini semua adalah untuk menghasilkan, ya, perlu faham je lah, menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas itu boleh rosakkan DNA. 意思说，这激进的分子、原子是会破坏那个基因的那个叫做分子，基因里面的分子。OK， 希望你们明白。Kalau siapa tak tahu, sila tanya sekarang. Siapa yang ada soalan nak tanya? Ya, siapa ada soalan nak tanya? Murid-murid. Murid-murid, siapa ada soalan nak tanya? Tak ada. Jadi, sekarang, cikgu nak sambung. Adakah tidak kita ada penyelesaian ataupun rawatan untuk elakkan pengoksidaan itu? Itulah cikgu dari dulu ataupun dulu minggu lepas dah sebut sampai sekarang. Mesti ada antara kita pernah dengar makan sesuatu yang sihat, iaitu 健康的产品. Okey? Jadi, apa yang begitu macam mana kata ya, magic? Apa yang begitu magic? 有什么这样神奇的 yang boleh menyebabkan dia merawat makan menjadikan badan kita sihat? Jadi jawapan dia adalah makanan-makanan sihat itu mengandungi antioksidan. Muka surat 214 ya, murid-murid, antioksidan. 老师，什么是 antioksidan? Kalau untuk Cina, 抗氧的物体，抗氧。Jadi apa itu antioksidan? Dia ada dua perkataan, antioksidan. Anti itu maksudnya elak, oksidan itu pengoksidaan. Disebabkan proses pengoksidaan itu menghasilkan radikal bebas. Jadi kita elakkan pengoksidaan. Pengoksidaan hasil radikal bebas. Kita elakkan pengoksidaan, ada ataupun tidak radikal bebas. Murid. Ada ataupun tidak. Kalau pengoksidaan dielakkan, 如果那个氧化的过程我们能阻止的话，会产生激进分子吗？ Akan menghasilkan radikal bebas atau tidak? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Boleh cikgu tanya Airi Iskandar tak? Airi? Kalau pengoksidaan dielakkan, antioksidan boleh mengelakkan proses pengoksidaan kan? Boleh ke tidak dia menghasilkan radikal bebas? Boleh ataupun tidak je? Yes? Ari Iskandar buat apa tu? Okey, Lee Xiaowen. Buat apa tu Lee Xiaowen? Jadi Lee Xiaowen, boleh menghasilkan radikal bebas ke tidak? Kalau kita makan antioksidan, boleh ke tidak? Boleh. Cikgu tulis pada skrin ya. Tengok ya. Proses pengoksidaan menghasilkan radikal bebas. Ini yang tak baik. Menghasilkan radikal bebas. Jadi makan antioksidan ialah bahan kimia yang mengelakkan proses pengoksidaan. Jadi antioksidan boleh atau tidak menghasilkan radikal bebas. 如果抗氧的物品吃了过后，你会抗氧化、抗氧， mengelakkan peroksidan.
还会产生 radical bebas 吗？会还是不会？ Boleh ke tak boleh? Syawin? Tak. Good. Thank you Jalin sekali lagi. Jenny? Jenny ada Jenny? Tak. Bagus. Jadi, itulah dia. Jadi kita makan, kita boleh elakkan pengoksidan. Jadi kita tidak menghasilkan radikal bebas. Jadi kita boleh elakkan kanser, elakkan penyakit kardiovaskular, elakkan rosak organ dan elak proses penuaan. Kalau kamu dah baca tadi kan, pengoksidan boleh hasilkan radikal bebas, boleh menyebabkan proses penuaan. 如果氧化会产生那个叫做激进分子，会让你老化。现在你是抗氧的物品，你就会说不会变老咯。Kamu boleh elak daripada jadi tua. Jadi apa itu bahan antioksidan? Dia rujuk kepada bahan kimia sebatian kimia yang diperlukan oleh badan kita untuk gariskan melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. Okey, bahan ini melindungi sel badan. 它还保护我们身体的细胞 daripada kerosakan akibat radikal bebas dan dianggap sebagai barisan pertahanan terhadap risiko mendapat sesetengah penyakit. 所以说你吃很多健康的产品 biasanya health supplement ataupun kita panggil apa panggil itu makanan kesihatan sampingan. Makanan kesihatan sampingan. Supplement. Dia mengandungi antioksidan. Dia akan mengurangkan risiko kita dapat penyakit, itu pun betul. Jadi setakat mana kebenaran dia itu adalah ikut kamu. Yang kalau kamu nak jual pada Jeku akan minta paling tidak sijil Kementerian Kesihatan Malaysia. 明白吗？所有东西是好的， banyak benda yang kamu jual kat luar adalah bagus, mesti cakap bagus punya mah. Tapi kamu perlu ada bukti, 你一定要有证据讲说是谁讲的。 Kalau orang biasa yang cakap memang tak jadilah, saya tak percaya. Kalau lah Kementerian Kesihatan yang cakap, okey, makanan suplemen ini boleh ada antioksidan yang kuat, boleh membuatkan anda jadi sihat, lain daripada orang biasa yang cakap yang tanpa bukti-bukti atau sijil daripada Kementerian Kesihatan. Jadi, kalau kita makan bahan antioksidan ini, bahan kita berupaya menghasilkan bahan antioksidan, tapi perlu faham, apabila umur kita meningkat, keupayaan itu berkurang. Itu pasal kita perlu mendapatkan bahan antioksidan, bulatkan melalui makanan. Muka surat 214, bulatkan melalui makanan. Jadi Jeku akan tamatkan hari ini dengan memperkenalkan beberapa bahan antioksidan. Bulatlah carotina. Carotin, English carotin. Ya, dia memang berasal daripada perkataan carrot, tapi dia memang sebut carotin, warna yang memberikan warna carrot merah. Bulatkan lutein, bulatkan lycopene, bulatkan vitamin C, bulatkan vitamin E. Kepada sesiapa yang pernah masuk ke dalam bidang jual bahan-bahan kesihatan seperti Amway ke, Forever Living product ke, macam-macam lagi makanan sihat tradisional tempatan, benda perkataan ini memang tak akan lari. Jadi, kamu belajar sains membantu anda ke tidak pada masa depan? Ya. Kalau kamu nak jual benda kesihatan pun, tolong jangan datang pada orang, oh, makan ini akan jadi sihat. Saya tanya apa itu sihat, tak tahu. Jadi sihat loh? Bukan. Sekurang-kurangnya kamu boleh tahu, oh, makanan ini mengandungi antioksidan. Pengoksidaan menghasilkan radikal bebas. Jadi antioksidan ini hentikan pengoksidaan, hentikan penghasilan radikal bebas, maka badan kamu akan jadi sihat, lambat jadi tua, tidak dapat kanser. Nampak? 你看到了吗？这就是读书跟没有读书的推销方法咯。Kalau kamu belajar,
kamu boleh jualkan barang kamu dengan lebih laris. Jadi cikgu pun tak nak buang masa. Cikgu nak tamatkan kelas kamu hari ini dengan Carotina saja. Carotina biasa ditemui dalam banyak makanan yang berwarna merah, bulatkan merah, kuning dan jingga. Bulatkan merah saja. Okey, seperti lobak merah, mangga dan ubi keledek. Ya, beta carotin ataupun beta carotina ini dia terbukti mampu mengurangkan proses penuaan dan melindungi mata kamu. Siapa cakap? Sekali lagi ini adalah fakta sains. Sains telah buktikan dengan banyak eksperimen. Bukannya cakap melalui mulut. Oh, makan benda ini, kamu boleh kuatkan tenaga batin. Nencenjan, desing, neni. Bukan. Ini, mereka dah cakap beta carotina. Sebut dah beta carotina. Dalam makanan semula jadi yang berwarna merah, kuning dan jingga, biasanya buah-buahan, sayur-sayuran, yang boleh mengurangkan proses penuaan. Cikgu pun tak nak buangkan masa anda semua. Jadi sekarang ada lutein, lycopene, vitamin C dan vitamin E. Baca terdahulu. Cikgu nak kamu lepas ini membuat praktis formatif 10.2, muka surat 213 dan juga muka surat nanti kalau kita akan buat besok 216 10.3. Nanti dalam Google Classroom, cikgu akan kongsikan YouTube video sekali dengan jawapan praktis formatif 10.2 dan 10.3. YouTube video itu untuk anda faham sekali lagi apa itu antioksidan, apa itu proses pengoksidaan dan radikal bebas. Itu saja untuk hari ini. Siapa ada soalan? Murid-murid, siapa ada soalan? Dalam nanti video ada YouTube, cikgu akan share. Cikgu lain yang sebut apa itu pengoksidaan, apa itu antioksidan, apa itu radikal bebas. Kalau tak ada, sila buka kamera anda. Cikgu nak ambil kehadiran ya. Okey, sila buka kamera sekarang. Cikgu nak ambil kehadiran. Minta tolong Evelyn ke, Farisha ke, Syaza ke, Chuhui ke, Elisa ke, Mayuri, Ensong, Kai, thank you. Ang Kiat Long, Yo Ken Yao, Yan Adura, To Zhen Xuan, Jakit, Pei Wen, Jenji, Airi Iskandar, Dipan, Ifa. Sila buka kamera anda sekarang. Okey, dalam kiraannya 3, 2, 1. Sila buka kamera semua sekali lagi. 3, 2, 1. Kenyal, Angket Long, Ifa. Allah, tak nak buka semua kan? Jadi tak apa, itu saja untuk hari ini. Tengok Google Classroom, hantar assignment. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak semua? Boleh ke tidak? Kalau malas nak jawab pun angkatlah tangan kan. Macam ni je pun okey je. Okey? Terima kasih pada Dipan ke, Tio Jakit ke, Ian Adura, Dipan Raj dan juga Chong Kai ya. Terima kasih Airi Iskandar juga. Okey? Itu saja untuk hari ini. Ada kerja lagi pada Google Classroom nanti ya. Jadi sekarang tolong lengkapkan Google Classroom, hantarkan assignment dulu ya. Akan ada assignment baru, tonton YouTube dan juga buat praktis formatif 10.2 dan 10.3. Itu saja. Jadi terima kasih semua. Kita jumpa masa akan datang ya. Terima kasih. Sama. Bye.